wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi, para hakim yang bijaksana, hadirin hadirat serta rakan-rakan sekalian. Awal kalam pembuka bicara, selawat dan salam Nabi tercinta. Bertemu kita di pertandingan bercerita kisah Nabi Muhammad di Gua Hira. Tajuk cerita yang akan saya sampaikan buat anda sekalian ialah kisah Nabi Muhammad di Gua Hira. Sebelum kedatangan Islam, penduduk kota Mekah hidup di dalam keadaan kacau bilau, pergaduhan dan perbalahan sering berlaku. Yang kuat semakin hebat, yang lemah semakin ditindas. Mereka menyembah berhala, berjudi dan minum arak. Malah bunuh-membunuh di antara satu puak dengan puak yang lain. Oleh demikian, Nabi Muhammad sering mengasingkan dirinya di Gua Hira yang terletak berhampiran dengan kota Mekah. Nabi Muhammad bermunajazat dan berzikir mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Muhammad hampir berusia 40 tahun, kesukaannya mengasingkan diri semakin memuncak. Berbekal roti, Rasulullah pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, iaitu kira-kira 5 km daripada kota Mekah. Siti Khadijah, isteri kesayangannya, sering menghantar makanan kepada Rasulullah. Rasulullah berhalwat di Gua Hira, khusyuk beribadah dan memikirkan keagungan alam untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Begitulah betapa murninya seorang Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap kepada Allah dan hari akhirat serta banyak berzikir kepada Allah. Di Malaysia kini, pembuangan bayi semakin menjadi sumbang mahram hebat mencegah. Gejala sosial semakin melata, lebih memilukan hati, haluan memakan anaknya. Negara kita seolah-olah telah kembali seperti zaman jahiliyah dahulu kerana umat Islam dewasa ini sudah jauh terpesong dengan ajaran Nabi dan Al-Quran. Masya Allah, a'udzubillahi min zalik. Pada suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad di Gua Hira. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan 6 Ogos 610 Masihi. Ketika itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Malaikat Jibril datang memeluk Nabi Muhammad sambil berkata, "Bacalah," jawab Nabi. "Aku tidak dapat membaca." Lantas malaikat memeluk dan merangkul Nabi hingga sesak nafasnya. Kemudian Jibril melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah," jawab Nabi. "Aku tidak bisa membaca." Lantas malaikat memeluk dan merangkulnya lagi sampai ketiga kalinya. Sampai Nabi merasa sesak, kemudian melepaskannya. Lalu Jibril membaca dan Nabi bersedia mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu baginda segera pulang kepada isterinya Khadijah. Lantas beliau berkata, selimutilah aku. Maka segeralah orang-orang dalam rumah menyelimuti beliau sampai rasa dingin itu hilang. Lalu berkatalah beliau kepada Khadijah, "Hai Khadijah, apakah yang telah terjadi ke atas diriku ini?" Lalu beliau cerita segalanya yang telah beliau alami itu. Akhirnya beliau berkata, "Aku ngeri atas diriku." Lalu Khadijah berkata, "Gembiralah, tenangkanlah hatimu wahai Muhammad, demi Tuhan yang menjadikan dirimu. Allah tidak sekali-kali akan menghinamu. Engkaulah selama ini menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah, melaksanakan tanggungjawab, memuliakan tetamu, mengembalikan hak-hak kepada tuannya, dan kaulah yang sentiasa
berkuasa bercakap benar. Warakah berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Demi zat yang jiwa Warakah ada di tangannya, jika apa yang engkau ceritakan itu benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu didatangi Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa. Sungguh suamimu adalah nabi untuk umat ini. Kata kepadanya agar ia bersabar. Kemudian Khadijah pulang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan perkataan Warakah bin Naufal kepada beliau. Sejak dari itulah Nabi Muhammad mula berdakwah untuk menegakkan agama Allah selama 23 tahun, iaitu 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Pengajaran daripada kisah ini, pertama, kita hendaklah sentiasa mempertahankan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dilanda pelbagai masalah dan kesulitan. Kedua, kita hendaklah menasihati antara satu sama lain tentang perkara-perkara kebaikan dan menjauhi segala larangan. Ketiga, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Maha Berkuasa dan melakukan setiap sesuatu. Tiada perkara yang mustahil baginya. Nun di sana indahnya pelita, sambil berjalan cahaya tersebar. Akhir kata tamatlah cerita. Ambil pengajaran, jadikan iktibar. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.